Terima kasih memilih kami di Buletin TV3. Saya Suzila Ida Yaakob, tajuk utama pagi ini. Cuba rempus pasukan polis, pemandu lelaki maut ditembak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis menembak mati seorang pemandu kereta dipercayai cuba rempus pasukan polis yang sedang melakukan rondaan di persimpangan Jalan Simpang 3 Batu Lintang, Sarawak malam tadi. Dalam kejadian kira-kira 7.40 malam itu, lelaki itu dikatakan berada dalam keadaan mencurigakan sebelum bertindak memecut laju kenderaannya ketika diarahkan polis untuk berhenti bagi tujuan pemeriksaan. Difahamkan suspek yang masih belum dikenal pasti identiti itu melanggar beberapa kenderaan dalam usahanya melarikan diri di persimpangan lampu isyarat hingga menyebabkan kenderaan rosak. Polis terpaksa melepaskan beberapa das tembakan selepas suspek cuba melanggar anggota trafik yang mahu menahannya. Dakwaan militan Sulu yang menyerang Sabah hanya manipulasi yang dilakukan pihak tertentu bagi mencetuskan kebimbangan. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Mazlan Lazim berkata, penduduk tidak perlu merasa bimbang, sebaliknya teruskan kerja harian seperti biasa. Dakwaan itu adalah tidak benar sebenarnya. So, kita telah mendapat maklumat mengatakan bahawa memang ada perhimpunan mereka berbincang di selatan Filipina tersebut. Tetapi pembincangan mereka ni lebih kepada hal-hal ekonomi dan juga keselamatan setempat. Hal ekonomi dan keselamatan setempat. Tidak ada berkait dengan untuk menyerang Sabah. Jadi walaupun kita lihat di sini adalah lebih pada mereka ada orang pihak yang memanipulasikan maklumat tersebut, memanipulasikan maklumat itu. Walaupun pihak kita memang bersiap siaga jika ada apa-apa kemungkinan. Jelas beliau pihaknya ada menerima maklumat berhubung perbincangan atau perhimpunan diadakan pemimpin Sulu di selatan Filipina. Namun perkara itu bukan berkaitan serangan seperti didakwa, sebaliknya membabitkan isu berkaitan pembangunan ekonomi dan keselamatan di kawasan itu. Malaysia sudah mengambil beberapa langkah dan pendekatan untuk memperbaiki perundangan dan pengurusan buruh di negara ini susulan tindakan Jabatan Kastan dan Perlindungan Sempadan CBP Amerika Syarikat menyekat ekspor barangan dari syarikat tempatan ke negara itu. Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah berkata ketika ini kerajaan sudah membuat pindaan terhadap undang-undang buruh terutama dalam memastikan kebajikan menjaga pekerja masing-masing termasuk membabitkan soal perumahan. Employers will take better care of their employees, for example, in their living conditions. We realize, especially due to the pandemic and the checkings that we do during the pandemics, that yes, some employers did not, in actual fact, provide good accommodation for their some of their employees. We have amended the law, and I think the Ministry of Human Resource is vigilantly making their rounds and making sure that people, the employers provide the kind of proper accommodation. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengadakan pertemuan dengan Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken di Wisma Putra. Selain itu, kerajaan juga memperkenalkan sistem dalam talian e-wages yang memberi ruang pekerja mengadu sekiranya mereka berasakan dinafikan hak masing-masing. Malaysia komited memastikan semua pekerja mendapat hak mereka termasuk gaji, kebajikan dan perumahan serta ruang untuk menyuarakan aduan dengan bebas.
Kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur memaklumkan kepada kerajaan Malaysia mengenai kes positif COVID-19, membabitkan delegasi yang mengiringi Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken. Dalam kenyataan, kedutaan memaklumkan seorang anggota delegasi yang didapati positif itu mematuhi semua peraturan yang ditetapkan Kementerian Kesihatan KKM. Anggota itu juga tidak terbabit dan tidak menyertai mana-mana program Blinken di Kuala Lumpur. Semua yang lain juga didapati negatif sebaik tiba di Malaysia. Kedutaan Amerika mengucapkan terima kasih kepada KKM atas bantuan yang diberikan terhadap kesihatan dan kesejahteraan individu yang positif COVID-19 itu. Blinken dalam rangka lawatan rasmi 2 hari ke Malaysia sebagai sebahagian lawatan sulungnya ke 3 negara di rantau Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia dan Thailand. Janji temu bagi penerima dos penggalak akan dimaklumkan melalui khidmat pesanan ringkas SMS ke telefon pintar ataupun melalui aplikasi MySejahtera bagi mempercepatkan lagi pemberian dos itu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataannya mengingatkan masyarakat agar sentiasa cakna dengan makluman di telefon masing-masing agar tidak terlepas tarikh janji temu dan menyatakan sama ada bersetuju menerima dos penggalak atau tidak. Sehingga kemarin lebih 3.9 juta dos penggalak COVID-19 diberikan sejak pemberiannya diluluskan pada November lalu. Ia dimulakan dengan kelompok tertentu iaitu individu berusia 40 tahun dan ke atas, individu berusia 18 tahun dan ke atas yang mempunyai komorbiditi, penghuni dan petugas di Pusat Penjagaan Kesihatan Jangka Panjang, ibu mengandung dan individu dengan keperluan keluar negara. Dalam perkembangan lain, polis merakam keterangan 3 individu bagi membantu siasatan kes pemalsuan keputusan ujian pantas antigen RTK antigen oleh sebuah klinik swasta di Melaka. Ketua Polis Negeri Datuk Abdul Majid Muhammad Ali berkata, keterangan itu diambil selepas menerima 2 laporan berhubung kes berkenaan pada Isnin dan Selasa lalu. Ambil keterangan KKM dulu dan daripada situ kita akan tengok bagaimana yang dikatakan tadi. Keputusan COVID tu boleh diubah daripada positif kepada negatif. Yang tu yang kita sedang tu sama ada kesilapan sistem ataupun memang disengajakan untuk itulah. Yang tu yang kita kena duduk dengan KKM, jawatan kuasa KKM untuk kita lihat benda ni semula lah. Beliau mengulas kenyataan Esko Kesihatan Negeri Dr. Muhammad Akmal Saleh Isnin lalu berhubung tindakan sebuah klinik swasta yang memalsukan keputusan RTK antigen milik seorang pesakit COVID-19 daripada positif kepada negatif. Polis sudah melengkapkan siasatan sebelum memanggil doktor klinik swasta yang disyaki mengambil upah untuk mengubah keputusan ujian berkenaan. Menurutnya, satu jawatan kuasa teknikal ditubuhkan melibatkan polis Diraja Malaysia dan Jabatan Kesihatan Negeri bagi menyiasat kes itu di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Kementerian Alam Sekitar dan Air Kasar melalui Jabatan Pengairan dan Saliran meneruskan kerja pemulihan akibat fenomena kepala air di kaki Gunung Jerai menerusi pembinaan 2 buah struktur empangan sabuk. Menterinya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, projek bernilai RM22.8 juta itu dijangka siap sepenuhnya menjelang Jun 2023. Isu kepala air ini sebenarnya banyak berlaku beberapa kawasan-kawasan rekreasi juga berlaku. Sebelum ini kalau kita ingat dia pernah berlaku di kawasan hutan sekayu di Terengganu yang juga menyebabkan kematian dan banyak kawasan-kawasan lain sebenarnya berlaku isu kepala air ini. Cuma yang ini agak besar dan luar biasa sebab tu kita beri perhatian agak serius sikit. Cuma amaran awal tu kita akan pasang di kawasan-kawasan rekreasi seluruh negara insya-Allah. Iaitu tak bergantung pada setiap tempat. Dia tak sama. Projek berkenaan akan dilengkapi dengan sistem amaran awal kejadian kepala air yang akan dikembangkan pelaksanaannya ke seluruh negara. Kasar juga mengadakan perbincangan dengan pemegang taruh bagi memelihara kawasan rizab sungai agar ia tidak dicerobohi bagi mengawal banjir pada masa hadapan.
Kerajaan Negeri Kedah mengumumkan 18 Januari tahun depan sebagai cuti peristiwa sempena perayaan Taipusam. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor berkata perkara itu diluluskan dalam mesyuarat Esko Kerajaan Negeri. Keputusan berkenaan diharap akan memberi kegembiraan kepada mereka yang menyambut perayaan itu. Tegasnya, keputusan Kerajaan Negeri memberikan cuti peristiwa itu perlu dipatuhi oleh semua pihak yang tertakluk dengan akta berkaitan. Seorang lelaki berketurunan Rohingya bergelar Long Tiger diburu polis selepas meloloskan diri dari lokap Mahkamah Magistrate Tangkak semalam. Ketua Polis Daerah Tangkak, Superintendent Muhammad Fadil Minhad berkata Abdul Hamid, 32, melarikan diri melalui pintu utama mahkamah pada jam 11.55 pagi sebelum perbicaraan kes bermula. Bagaimanapun, beberapa anggota polis yang membawa suspek ke mahkamah menyedari tertuduh sedang cuba melarikan diri apabila melihat dia keluar ke pintu utama mahkamah menuju ke pagar. Polis melancarkan op tutup bagi mengesan tertuduh. Objek dipercayai muntah paus yang ditemui seorang wanita ketika mancing berhampiran jeti Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Marang perlu dibuat kajian bagi mengesahkan ketulinannya. Pengarah Perikanan Negeri Terengganu Ruzaidi Iman berkata kajian itu penting bagi memastikan objek seberat 5 kg itu adalah asli atau gumpulan sisa lain yang naik ke daratan di bawah ombak. Mengikut laporan untuk menentukan ketulinan ini hendaklah melalui proses analisis makmal terlebih dahulu lah. Bermaknanya apa yang dijumpai ini tidak semestinya yang berkualiti. Sehinggalah satu analisis dibuat untuk menentukan ketulinan. Itulah yang kita difahamkan. Dan kena buktikan dahulu. Walaupun dia dibakar berbau wangi, tak semestinya itu menandakan dirinya berkualiti. Melainkan lalui dahulu dengan peringkat ujian analisis. Ia menghantar pegawai untuk menyiasat dan membuat kajian yang lebih terperinci kerana bimbang objek yang ditemui itu sisa gumpalan benda berbahaya yang mengandungi racun dan sebagainya. Sebelum ini, penemuan muntah ikan paus pernah dilaporkan dijumpai oleh nelayan di Thailand dan Indonesia serta dijual pada harga jutaan ringgit. Rungutan lebih 100 peniaga bazar kraftangan di dataran Pahlawan, Bandar Hilir Melaka mengenai masalah bau busuk dan limpahan air kumbahan akan diatasi dalam tempoh seminggu. Perkara itu mendapat perhatian Datuk Bandar yang mengarahkan baik polis serta merta. Dia akan menyediakan satu pam, 4 pam khusus supaya air-air yang boleh dialihkan keluar ke sungai mengikut saluran lain akan dipam daripada saluran sedia ada tu. Mana lari disperskan air tu, bukan satu tempat, kita akan larikan kepada manhole lain. Dan tindakan nombor 2, dia akan tambahkan vacuum. Kejadian limpahan air kumbahan itu berlaku ketika fenomena air laut pasang besar yang melanda Melaka 6 Disember lalu. Pihaknya juga mempertimbangkan untuk menyalurkan pampasan kepada peniaga yang mengalami kerugian akibat kejadian berkenaan. Kegiatan haram 4 sahabat memproses dan menjual air ketum di sebuah rumah sewa sejak 6 bulan lalu tumpas apabila digempur polis Ahad lalu. Kesemua lelaki berusia 30-an itu turut menjadikan rumah teres di Kampung Perigi Nenas, Pulau Indah, Selangor untuk menjual ubat batuk. Kita terus lampas cecair disyaki air ketum ni yang telah siap di packing dalam botol plastik berjumlah isi badu lebih kurang dalam 600 liter. Dan sejumlah daun-daun ketum seberat 20 kg. Dan cecair yang disyaki ubat batuk ataupun kodien, jumlah isi badu dalam 583 liter. Dan serta alat-alat memproses cecair air ketum ni.
Kegiatan itu dibongkar pasukan bahagian siasatan jenayah narkotik BSJN Kelang Selatan yang menyebu premis berkenaan ketika serbuan 4 suspek didapati sedang memproses air ketum. Pemeriksaan lanjut pihaknya membawa kepada penemuan ratusan botol air ketum yang siap diproses selain ubat batuk. 4 suspek terlibat juga tidak mempunyai pekerjaan tetap dan seorang daripadanya memiliki rekod jenayah lampau berkaitan dadah. Mereka direman bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Siasatan awam dapati air ketum dan ubat batuk berkenaan dijual untuk pelanggan di sekitar daerah itu dengan RM15 sebotol, manakala RM10 bagi ubat batuk. Kedua-duanya dijual secara berasingan, manakala daun ketum pula disyaki diperolehi sekitar Kelang. 5 tahun berlalu, masa hadapan Sarawak terletak di tangan orang Sarawak. Antara pembaharuan dan kejayaan, dan kita akan menggunakan the latest teknologi. Perjuangan hak dan warisan. Inilah harapan kita dan impian kita. Kupasan lebih terperinci. Mandat Sarawak, Sabtu, 18 Disember. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. 5 tahun berlalu, Masa hadapan Sarawak terletak di tangan orang Sarawak. Antara pembaharuan dan kejayaan, Dan kita akan menggunakan the latest teknologi. Perjuangan hak dan warisan. Inilah harapan kita dan impian kita. Kupasan lebih terperinci. Mandat Sarawak, Sabtu, 18 Disember. Laporan antarabangsa. Kerajaan Itali meluluskan dekri untuk melanjutkan tempoh darurat sepatutnya tamat pada 31 Disember kepada 3 bulan lagi sehingga 31 Mac 2022 berikutan pandemik COVID-19. Dekri itu membolehkan kerajaan pusat mengekalkan sukatan antivirus terkini yang dilaksanakan untuk membendung gelombang pandemik keempat ketika cuti Krismas dan Tahun Baharu. Antara peraturan terbabit mewajibkan pas hijau khas untuk masuk ke tempat awam seperti restoran, pawagam dan stadium sekurang-kurangnya dari 6 Disember hingga 15 Januari. Menurut perundangan Itali, keadaan darurat membolehkan Kabinet menggubal undang-undang dan bertindak lebih cepat mengelakkan prosedur birokrasi tetapi hanya untuk sektor berkaitan kecemasan. Angka korban akibat letupan lori tangki di Haiti meningkat kepada 75 orang. Ratusan mangsa yang cedera masih dirawat di Hospital Cap Hanshan yang serba kekurangan. Sekurang-kurangnya 15 mangsa yang kritikal terpaksa diterbangkan ke ibu negara Port-au-Prince bagi rawatan susulan. Perdana Menteri Ariel Henry turut melawat mangsa di hospital dan berjanji memberikan lebih banyak bantuan perubatan. Beliau pada masa sama turut mengumumkan tempoh 3 hari berkabung. Dalam insiden semalam, lori tangki yang membawa lebih 40,000 liter minyak terbabas sebelum meletup selepas cuba mengelak dari melanggar sebuah motosikal. Letupan mengakibatkan puluhan rumah, premis serta kenderaan terbakar. besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Paparan itu tadi mengakhiri Buletin Pagi. Saya Suzila Ida Yaakob. Salam hormat. Assalamualaikum.